billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadlullah bin Muhammad Soleh, nombor matriks 061823. Jadi insya-Allah saya akan berceritakan tentang sedikit pengenalan tentang kitab Sifat 20. Jadi sebagai pendahuluan, agama Islam sangatlah mementingkan pengukuhan akidah di dalam diri setiap muslim dan juga muslimat. Pegangan akidah yang kukuh akan menjaminkan seseorang muslim dalam memperoleh kesejahteraan di dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Ini kerana akidah dapat membentuk mukmin yang berakhlak dan juga berkepribadian yang mulia, menjadi benteng daripada melakukan perkara yang tidak diridai Allah Subhanahu Wa Taala, menghindar diri daripada kesesatan dan sebagainya. Jadi Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, maka adalah digalakkan untuk umat Islam di negara ini untuk mempelajari tentang akidah Tauhid Sifat 20. Akidah Tauhid Sifat 20 adalah merupakan perbahasan pada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahawa sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya merangkumi sifat 20 sahaja, bahkan terdapat banyak lagi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Maka untuk mempelajari dan juga memahami kesemua sifat Allah adalah satu perkara yang berat bagi umat Islam keseluruhannya. Maka akidah Sifat 20 adalah merupakan sistem pengenalan Allah yang mudah. Sekiranya umat Islam disuruh untuk menghafal Sifat 20 berserta dalil naqli dan juga aqli, maka sebenarnya ianya lebih mudah berbanding menghafal seluruh Al-Quran. Adalah sudah mencukupi sekiranya seseorang individu muslim mempelajari tentang Sifat 20 sebagai benteng akidah yang kukuh. Sifat 20 adalah merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang paling mempengaruhi ke atas sifat-sifat yang lainnya. Ini kerana sekiranya tidak ada Sifat 20 ini, maka tidak akan ada sifat-sifat yang lain. Maka dengan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah sangatlah mementingkan penerapan pemahaman Sifat 20 di dalam diri setiap muslim yang berpegang dengan akidah ini, agar ia bertindak sebagai benteng dalam mempertahankan akidah supaya tidak dipengaruhi oleh fahaman-fahaman yang menyesatkan serta terpesong. Baiklah, objektif kami dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui latar belakang pengarang kitab Sifat 20. Seterusnya adalah berkaitan dengan manhaj pemikiran pengarang dan metod yang digunakan dalam penulisan serta penjelasan terhadap Sifat 20. Jadi insya-Allah pembentangan yang seterusnya akan dibentangkan oleh sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Amir Haziq bin Muhammad Alias, nombor matrik 060759. Sebelum kita pergi lebih lanjut, marilah kita sama-sama untuk kita mengenali siapa sebenarnya Imam Sanusi ni. Baiklah, nama lengkap beliau ialah Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Syu'ab As-Sanusi Al-Hasani Al-Maliki. Beliau dilahirkan di Timsilan pada 833 Hijrah bersamaan 429 Masihi dan meninggal pada 18 Jamadil Akhir 894 Hijrah bersamaan 9 Mei 1490 Masihi. Beliau lahir setelah tahun 830 Hijrah. Bahkan terdapat beberapa sumber sejarah menyatakan tahun beliau ialah 835 Hijrah. Digelari dengan Sanusi kerana dinisbahkan dengan Sanusa, iaitu nama sebuah perkampungan di Maghribi. Beliau merupakan ahli bait Rasulullah dan jaluran Sayyidina Hasan. Beliau merupakan seorang yang sangat wara' dan zuhud. Karya beliau banyak sehingga mencecah 45 buah kitab. Beliau mula menceburkan diri dalam bidang penulisan kitab pada umur beliau 19 tahun. Imam Sanusi boleh dianggap sebagai tokoh ulama kalam yang mendukung metodologi Asy'ariyah dan berjaya mengandung warisan metodologi tokoh-tokoh ulama Asy'ariyah sebelumnya sehingga menjadi metodologi yang diterima pakai masyarakat Ahli Sunnah wal Jamaah sehingga kini. Beliau telah menghasilkan sebuah kitab yang dianggap sangat muktabar dalam dunia hari ini,
di sisi ahli sunnah wal jamaah, di mana beliau juga merupakan tokoh ahli sunnah wal jamaah. Antara guru-guru beliau ialah bapanya sendiri, Syekh Nasr Az-Zawawi, Syekh Muhammad bin Tuzad dan sebagainya. Imam Sanusi mempelajari ilmu daripada gurunya yang bernama Syekh Ibrahim bin Muhammad At-Tazi, yang merupakan pengarang sebuah risalah kecil yang dalamnya mengumpulkan dalil-dalil sifat 20 dan mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah beliau selesai menyatakan dalil-dalil tersebut, satu permasalahan akidah, beliau menyebutkan secara keseluruhan sifat-sifat Allah yang wajib diimani. Melalui isi kandungan isi risalah inilah didapati Imam Sanusi telah pakai semula manhaj yang sama dalam kitab yang berjudul Ummul Al-Bahrain. Beliau hanya mengubah susunan risalah Syekh Al-Hawari dengan cara mendahulukan penyenaraian sifat-sifat 20 dengan menyatakan satu persatu dalil bagi sifat-sifat tersebut. Kemudian beliau menerangkan bagaimana cara untuk memahami akidah-akidah daripada makna kalimah syahadah. Inilah titik perbezaan antara kitab Al-Bahrain dengan gurunya Syekh Al-Hawari. Baiklah, seterusnya, Imam Sanusi hidup pada zaman berkembangnya taklid, di mana para ilmuwan pada waktu itu merasa cukup dengan mengikuti peninggalan ilmuwan mereka. Mereka ini tak lagi berusaha mengkaji akidah-akidah ilmu yang asal daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka hanya mampu taklid, dan Imam Sanusi ini merasa tak cukup puas dengan menghasilkan kitab Al-Barahin ini. Oleh kerana itu, beliau digolongkan dalam serangkaian tokoh-tokoh baharu yang muncul pada abad kini, sehinggalah hari ini kitab beliau diguna pakai oleh ulama-ulama Nusantara. Imam Sanusi wafat pada tahun 60 pada umurnya 63 tahun. Imam Sanusi sebenarnya telah mengarang berbagai kitab-kitab karangan daripada semua disiplin ilmu, ilmu akidah, ilmu mantik, ilmu kesihatan, perubatan dan sebagainya. Dalam konteks bidang akidah tersebut, terdapat beberapa karya yang telah dihasilkan merujuk kepada Imam Sanusi, sama ada karya beliau sendiri maupun karya ulasan ulama selepasnya terhadap karyanya sendiri. Yang pertama, Aqidah Ahli Tauhid atau Ummul Al-Barahin. Yang kedua, Syarah Ummul Al-Barahin. Yang ketiga, Tauhid Ahli Urfan wa Ma'rifallah. Dan yang keempat, Umdah Ahli Taufiq wa Tasdiq fi Syarh Al-Aqidah Ahli Tauhid terhadap Aqidah As-Sanusiyah Al-Kubra. Baiklah, selepas kita menerangkan siapa itu Imam Sanusi, jadi kita berkenal pula dengan kitab Al-Barahin tu. Apa sebenarnya kitab tu menceritakan? Al-Barahin juga dikenali sebagai Al-Aqidah As-Sughra atau Zarat Al-Barahin, adalah intipati yang dikeluarkan daripada kitab Aqidah At-Tauhid wal Mu'rijat bid'aunallahu min Az-Zulumat Al-Jah wal Riqbah. Panjang nama dia, atau nama pendek tersebut dikenali sebagai Aqidah Al-Kubra. Kitab Al-Ummi membawa maksud asal bagi sesuatu, manakala Barahin berasal daripada kata-kata nama Al-Burhan, bermaksud hujah atau kenyataan yang tepat. Namun dalam konteks Al-Barahin ni, Al-Burhan membawa maksud hujah atau dalil yang berbentuk kias, yang berbentuk dari mukadimah yang yakin. Manakala menyatakan penamaan kitab tersebut dengan nama Al-Barahin bertepatan dengan konsepnya, iaitu sebagai ibu segala hujah dan dalil dalam konteks penghimpunan Aqidah Al-Iman yang berkaitan dengan ilahiyat dan an-nubuwat. Justru Al-Barahin boleh diertikan sebagai kitab akidah yang menghimpunkan hujah dan dalil yang bertaraf yakin, yang anda kata bertaraf yang pastilah. Dan menerusi karya ini, Imam Sanusi menghimpunkan 20 sifat
yang wajib bagi Allah dan 4 sifat yang wajib bagi Rasul yang disebut ummahat as-sifat atau ibu segala sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kesimpulannya, dapat dirumuskan bahawa kitab Al-Barahin adalah sebuah karya akidah karangan Imam As-Sanusi yang disusun mengenai sifat-sifat 20 Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan dalil-dalil akli yang selari dengan dalil nakli. Kitab ini dihasilkan oleh Imam Sanusi untuk memenuhi tuntutan semasa demi memelihara akidah umat Islam pada hari ini dan unsur falsafah yang mengelirukan dalam perbahasan akidah umat Islam pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ali bin Aiman bin Muhammad Nazri. Nombor metrik 061816. Baiklah, kumpulan kami akan membentangkan sebuah kitab yang bertajuk Sifat 20 Imam Al-Sanusi. Baiklah, saya akan menerangkan tentang asal-usul dan sejarah sifat 20. Kebanyakan pengkaji dan orang awam menyangka bahawa Imam Al-Sanusi merupakan pengarang kitab Al-Barahin dan pelompor ilmu akidah atau ilmu kalam berlandaskan manhaj sifat 20. Namun pada hakikatnya, beliau hanyalah memasyurkan dan mengembangkan idea yang telah wujud dalam kalangan para ulama di daerah beliau, iaitu daerah Tilimsan dan Wahran yang berada di Algeria pada hari ini. Hal ini terbukti apabila kita meneliti sanad keilmuan Imam As-Sanusi dan pengaruh para guru beliau dalam karya-karyanya. Syekh Nizar Hamidi dalam mukadimah kajian beliau berkenaan akidah Imam Al-Hawari mengatakan beliau, yakni Imam Muhammad Al-Hawari Al-Wahrani, salah seorang tokoh besar Imam Tauhid, meniti jalan yang tepat dalam ilmu tersebut. Tokoh-tokoh besar tasawuf dan pemimpin hati-hati makhluk berpendapat bahawa sampainya seorang kepada hakikat amalan dan mencapai makam muqarrabah hanya boleh diperolehi dengan mengetahui ilmu tauhid. Antara hafalan Syekh Muhammad Al-Hawari dalam bidang ini adalah kitab Al-Irsyad fi Ulum Al-Ittiqad karya Imam Al-Haramain Abi Al-Ma'ali Al-Juwaini. Syekh Al-Hawari merupakan seorang yang menguasai kitab ini, sehingga kan jika dibaca di depannya kitab ini nescaya lidahnya akan mengungkapkan syarhan yang tidak pernah didengari sebelumnya. Dan jika syarhan didengari oleh Imam Al-Juwaini, sudah pasti beliau akan berkata, engkau benar-benar mengetahui makna kitab ini, menguasai usul binaan kitab ini secara tepat. Berdasarkan kenyataan di atas, dapat disimpulkan bahawa Imam Al-Hawari amat terkesan dengan karya agung Imam Al-Juwaini, iaitu Al-Irsyad. Kecintaan beliau terhadap karya ini adalah salah satu daripada ribuan cinta ilmu ulama Maghribi yang diinspirasikan melalui pengajaran, syarahan, nazam, ringkisan, kandungan kitab dan berbagai lagi. Khidmat ilmu terhadap kitab Al-Irsyad seperti mana Imam Al-Hawari terkesan dengan karya Imam Al-Juwaini, dan sebab itu kita dapat melihat penulisan beliau dalam kitab Al-Barahin merupakan ringkasan daripada Al-Aqidah Al-Wusta yang juga merupakan ringkasan daripada Al-Aqidah Al-Kubra. Al-Aqidah Al-Kubra merupakan ringkasan daripada kitab Al-Irsyad karya Imam Al-Juwaini, dan Al-Irsyad pula intisari daripada Al-Syamil fi Usul Ad-Din yang juga karya beliau. Kitab ini hasil kajian beliau terhadap syarahan Imam Al-Baqillani ke atas kitab Al-Lumah yang dikarang oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Terdapat dua jalan untuk mengenali asal-usul Al-Barahin menurut Syekh Dr. Khalid Zahri. Yang pertama dengan mengikuti isi kandungannya seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, dan kedua pula dengan pemilihan tajuk yang menggambarkan isi kitab tersebut. Beliau berpendapat bahawa tajuk Al-Sughra Al-Sanusi, yakni Al-Barahin, merupakan hasil suntingan dari sebuah karya berpengaruh di Maghribi sebelum kemunculan Imam Al-Sanusi yang bertajuk Al-Burhaniyah, hasil penulisan Imam Abu Amrin Osman Al-Salaji yang lebih masyhur berbanding Risalah Al-Mursyidah. Terdapat persamaan pada kitab ini seperti tajuknya yang terbina daripada perkataan burhan yang bererti bukti dan tidak dapat disangkah serta wajib diakui kebenarannya. Ini menunjukkan
Ada pengaruh Al-Burhaniyah dalam penulisan Imam As-Sanusi. Al-Burhaniyah pula ringkasan kitab Al-Lumah Al-Abdillah karya Imam Al-Juwaini. Dapat kita simpulkan bahawa begitu teguh rantaian antara para ulama' dahulu dan ulama' terkemudian dalam menghasilkan penulisan mereka. Kesemua mereka yang terlibat dalam penghasilan kitab Ummah Al-Barahin merupakan tokoh utama ulama' mazhab Al-Asy'ari, bermula dari pengasas mazhab ini sendiri sehingga kepada mujaddid mazhab pada kurun ke-10, iaitu Imam Muhammad Yusuf As-Sanusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danish Farhan bin Muhammad Faizal, nombor matriks 061826. Baiklah, sekarang ini kita akan membicara dan membahaskan tentang hukum akli dan hukum nakli dalam akidah. Baiklah, hukum akli dan hukum nakli adalah dua rujukan yang diperlukan dalam memahami ilmu-ilmu akidah. Akan tetapi, ulama ahli sunnah wal jamaah telah menggariskan bahawa rujukan yang lebih berautoriti dalam memahami isu akidah adalah daripada hukum akli, iaitu hukum akal. Ini berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-80, wa huwal ladzi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dia jugalah yang menentukan pertukaran malam dan siang, maka tidakkah kamu mahu berfikir? Jadi menerusi ayat ini, afala ta'qilun, Allah menyuruh dalam konteks ayat yang bersifatkan persoalan, afala ta'qilun, adakah kamu tidak berfikir? Kenapa kamu tidak berfikir? Jadi di sini seruan ataupun arahan dan juga galakan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menggunakan akal kita dalam memahami khususnya ilmu-ilmu akidah. Baiklah, kenapa kita tidak boleh hanya menggunakan hukum nakli ataupun dalil nakli semata-mata? Jadi jawapannya adalah untuk kita mengetahui kewajipan kita beriman dan beriktikad adalah melalui kebenaran yang datang daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mula-mula kita kena tahu kewajipan kita beriman ini melalui kebenaran yang didatangkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran. Dalam mengetahui kebenaran dan juga apa yang didatangkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran itu adalah benar, maka kita perlu melihat kepada siapa yang membawa risalah Al-Quran itu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perlu melihat kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kaji lagi untuk melihat kebenaran yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perlu kepada kebenaran dan pembuktian daripada Al-Quran. Dan sekarang ini kita dah kembali balik kepada Al-Quran. Baiklah, bila kita dah kembali balik kepada Al-Quran, kita tanya, jadi bukti dan kebenaran ini kita perlu lihat kepada siapa pula? Maka bukti dan kebenaran Al-Quran yang kita telah lihat sekarang ini adalah perlu kita rujuk kembali kepada kebenaran dan juga pembuktian yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ini, sistem ini telah menjadi berpusing daripada Nabi kepada kitab Allah, daripada Nabi kepada kitab Allah, dan kepada kitab Allah kepada Nabi, dan ia tidak ada penghujung. Maka persoalan yang kita tanya, khususnya dalam akidah, persoalan yang kita timbulkan, pertanyaan yang kita utarakan tidak akan mendapat natijah dan juga jawapan. Oleh itu, penggunaan akal perlu dalam memahami isu akidah supaya kita mendapat jawapan dan juga natijah yang sebenarnya. Untuk melihat dengan lebih lanjut, mari sama-sama kita menelusuri sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika berlakunya mukjizat agung, iaitu terbelahnya bulan menjadi dua. Ketika terbelahnya bulan menjadi dua itu, Nabi Muhammad SAW seolah-olah bertanya kepada kaum musyrikin yang ada ketika itu, wahai manusia yang dikurniakan akal, tidakkah kamu mahu berfikir? Adakah sekiranya Tuhan yang aku seru ini Tuhan yang tidak wujud, maka dia tidak mampu ataupun dia tidak akan dapat melakukan
perkara sedemikian, iaitu bulan terbelah menjadi dua. Jadi akal yang sihat, akal yang selamat akan mengatakan bahawa Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ini adalah Tuhan yang wujud. Mana mungkin Tuhan itu tidak wujud, sedangkan perkara luar biasa sedang berlaku ini mesti adalah daripada Tuhan yang wujud itu yang melakukannya. Dan tanya lagi, adakah Tuhan ini tidak berkuasa? Adakah Tuhan ini tidak berilmu? Nescaya kita dengan akal yang selamat akan menjawab, Tuhan itu semestinya berkuasa, Tuhan itu semestinya berilmu. Sekiranya Tuhan itu tidak berilmu, tidak berkuasa, maka sudah pasti Tuhan itu tidak mampu melakukan perkara luar biasa ini, iaitu bulan terbelah menjadi dua. Jadi seperti itu jugalah kita perlu menggunakan akal kita yang selamat dalam memahami dan mendapatkan natijah yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Aman Akmal bin Ismail. Nombor metrik 060878. Okay, jadi tajuk seterusnya yang dibincangkan oleh musannif dalam kitab Sifat 20 Imam Sanusi ini ialah berkaitan dengan wujud Allah dan sifat-sifat yang berkaitan dengannya. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut berkenaan dengan isi kandungan kitab ni, untuk bahagian saya hanya akan membentangkan yang pertamanya berkaitan dengan wujud Allah dan sifat-sifat yang berkaitan dengannya. Manakala bab yang kedua pula berkaitan dengan sifat kudrah dan iradah, bukti wahdahnya Allah Subhanahu Taala. Jadi dalam kedua-dua bab ni musannif dah rangkumkan sekali sifat nafsiyah dan juga sifat salbiyah Allah Subhanahu Taala. Okey, untuk bab yang pertama dulu, bagi membuktikan sifat wujud Allah Subhanahu Taala, musannif dalam mengambil satu kaedah daripada kitab Mutalibul Aliyah Minal Ilmi Al-Ilahi karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, iaitu al-'ilatu mu'assiratu la budda an takuna mawjudatan hala wujudil ma'lul, yang bermaksud penyebab yang memberi kesan mewujudkan sesuatu mestilah wujud ketika kewujudan perkara yang diwujudkan olehnya. Jadi berdasarkan kepada kaedah ni, musannif telah gunakan untuk memberi faham kepada kita semua berkenaan dengan hakikat mukjizat. Okey, jadi macam mana dengan mukjizat ni kita boleh buktikan kewujudan Allah Subhanahu Taala. Okey, jadi kaedahnya mukjizat di sini perlu kita faham merupakan perkara yang baru dengan maksud mempunyai permulaan kewujudannya. Jadi tidak akan wujud mukjizat ni melainkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Jadi kat sini sudah jelas mukjizat ni merupakan salah satu bukti kewujudan Allah Subhanahu Taala. Tapi timbul pula persoalan kat sini, adakah permulaan kewujudan Allah Subhanahu Taala itu sama macam manusia ataupun tak? Okay, jadi kat sini musannif ada timbulkan dua kebarangkalian, iaitu yang pertamanya daur dan yang keduanya tasasul. Okay, jadi untuk isu daur dan tasasul ni sebenarnya bukan isu baru pun, sebab ulama Asy'ariyah dah lama bahaskan pasal isu daur dan tasasul ni bagi menjawab persoalan daripada puak-puak etis. Okay, jadi bagi meringkaskan perbahasan, bagi daur dulu, perumpamaannya seperti A adalah sebab bagi B, dan begitulah sebaliknya B juga sebab bagi A. Jadi kita bagi contoh yang mudah faham. Ali makan. Jadi maka perut Ali ni akan kenyang. Jadi kenyang kat sini adalah akibat daripada perbuatan makan tadi. Makna kata perbuatan si Ali ni makan adalah asbab bagi kenyangnya perut si Ali ni. Jadi tak bolehlah kita nak kata yang kenyang ni merupakan penyebab pula si Ali ni makan. Dia jadi tak masuk akal dan tak logik pun. Jadi itulah daur. Untuk tasasul pula, perumpamaannya seperti Tuhan A mencipta Tuhan B, Tuhan B mencipta Tuhan C. Jadi macam itulah seterusnya tanpa penghujung pun. Jadi dah jelas pada kita kedua-dua teori ni tak logik pun nak cakap yang Allah ni berpermulaan macam kita manusia. Jadinya jika kita percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini tiada permulaan kewujudannya, maka sudah jelas pada kita yang mana Allah bersifat dengan sifat qidam. Selain itu Allah juga bersifat dengan sifat baqa. Antara dalil aklinya, jika Allah itu boleh tiada, maka kewujudan Allah kat sini akan menjadi sesuatu yang harus. Makna kata ada yang menyentuhkan kewujudan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasarkan kepada dalil akli ni, mudah kita nak faham yang mana kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala ini berbeza dengan kewujudan makhluk, yang mana bagi makhluk kita ada permulaan kita dan kita ada perakhiran hayat kita. Jadi
Terus kita dapat faham kat sini yang mana Allah Subhanahu Taala juga bersifat dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadith, iaitu Allah tidak serupa dengan makhluk dan Allah tidak menyamai sekali-kali pun dengan makhluk. Okey, seterusnya sifat sabiah yang keempat ialah qiyamuhu ta'ala binafsihi, dengan maksud adanya Allah dengan cara-cara dirinya. Makna kata Allah Subhanahu Taala ini bukannya arad yang menumpang pada zat-zat yang lain untuk ada. Okay, kita bagi contoh dari akli supaya mudah faham. Jika Allah menumpang pada zat-zat yang lain untuk ada, maka hilanglah sifat ketuhanan di sini dengan sebab Allah itu baharu. Jadi konsep ketuhanan kat sini akan ikut teori daur ataupun teori tasasul yang kita dah bincangkan tadi. Okey, untuk sifat sabiah yang kelima ni, iaitu sifat wahdahnya Allah Subhanahu Taala, musannif telah membahaskannya dalam bab yang kedua. Okey, dalam bab ni musannif telah membuktikan sifat wahdahnya Allah melalui sifat kudrah dan juga sifat iradah. Okey, antara dalil nakli yang musannif gunakan dalam kitab ni iaitu surah Al-Anbiya ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Yang bermaksud, jika ada di langit dan di bumi ini tuhan-tuhan selain Allah, nescaya binasalah kedua-duanya. Sebab apa? Akan berlakunya percanggahan dari segi kehendak dan juga kekuasaan di antara Tuhan, ataupun dengan nama lainnya disebut dengan dalil at-tamanu di sisi ulama kalam. Jadi secara kesimpulannya, apa yang dapat saya simpulkan ialah Allah Subhanahu Taala bersifat dengan sifat wahdahnya dan ternafi bagi Allah itu berbilang-bilang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman bin Ahmad Syaharuddin, Bometrik 061740. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai berkaitan antara teori ahwal dengan sifat 20 Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu ahwal? Apakah kaitannya dengan sifat 20 milik Allah Taala? Al-ahwal adalah satu gandaan perkataan Arab daripada perkataan al-hal yang bermaksud menerangkan keadaan seseorang pelaku ketika melakukan sesuatu perbuatan. Contohnya, Muhammad menulis surat dalam keadaan sedang duduk di atas kerusi. Perkataan dalam keadaan sedang duduk adalah al-hal kepada pelakunya, iaitu Muhammad. Dalam ilmu tasawuf pula, al-hal membawa maksud pemberian rasa takut, rendah diri, takwa, ikhlas, syukur dan ketenangan dalam diri seseorang ahli tasawuf. Anugerah spiritual tersebut tidak boleh diperolehi dengan cara yang mudah, melainkan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada melakukan ketaatan dan ibadah yang berterusan. Seseorang ahli sufi yang melakukan ketaatan dan ibadah yang berterusan akan memperolehi anugerah spiritual tersebut tanpa disedarinya bahawa anugerah tersebut sudah melekat pada dalam dirinya. Beriman dan beramal secara berterusan dengan sifat wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah, dapat menghasilkan al-ahwal dalam diri seseorang itu. Antaranya adalah perasaan takut akan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana ia berkaitan dengan tauhid rububiyah Allah Azza wa Jalla. Itu beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang mentadbir sekalian alam, yang menguasai hari pembalasan, berkuasa menghidupkan dan mematikan makhluk-makhluknya dan sebagainya. Seperti dalam firman-Nya dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua yang bermaksud segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Dan pada ayat keempat yang bermaksud Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Perasaan takut terhadap keagungan Allah Ta'ala akan menguasai diri seseorang itu supaya rasa takut untuk melakukan kemungkaran atau mensyirikkannya. Jika seseorang itu melakukan maksiat, dia akan merasai takut akan azab Allah Ta'ala yang akan menimpanya. Oleh sebab itu, dia akan sentiasa melakukan ibadat dan memohon keampunan daripada Allah daripada dosa-dosanya. Seterusnya, melakukan ketaatan, beribadah dan beriman dengan sifat wajib bagi Allah Ta'ala secara berterusan akan menghasilkan perasaan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal ini kerana kita hanyalah seorang hamba-Nya yang tidak mempunyai sebarang kekuasaan yang mampu menandingi kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mampu berdiri dengan sendirinya tanpa berhajat kepada sebarang bantuan seperti firman-Nya dalam surah Al-Ali Imran ayat yang kedua yang bermaksud Allah itu tiada Tuhan selain Dia yang hidup kekal lagi sentiasa berdiri sendiri. Kita sebagai makhluk Allah yang lemah
memerlukan oksigen untuk bernafas, tempat tinggal untuk berlindung, berhajat kepada makanan dan minuman dan sebagainya untuk meneruskan kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu, jika kita mempunyai pengaruh yang ramai dan kuasa pemerintahan di dunia, kita mestilah sentiasa mengamalkan sikap rendah diri dengan manusia, terutamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta mengamalkan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Selain itu, hasil daripada melakukan ketaatan dan beriman dengan sifat wajib bagi Allah Ta'ala secara berterusan termasuklah dapat menghasilkan ketenangan dalam jiwa seseorang itu. Hal ini kerana apabila seseorang makhluk Allah sentiasa berzikir, memahami ayat Al-Quran, memohon keampunan daripadanya dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan perasaan tenang dalam diri dan jiwa pelakunya dan menghilangkan perasaan gelisah, kecelaruan, tekanan jiwa dan sebagainya daripada jiwa seseorang itu. Hal inilah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28 yang bermaksud, iaitu orang-orang yang beriman dan terteram hatinya dengan mengingat Allah. Ingatlah bahawa dengan mengingat Allah itu tenteramlah segala hati. Oleh yang demikian, kita wajarlah sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita supaya jiwa kita sentiasa berada dalam ketenangan dan dapat menjalankan kehidupan dengan lebih baik serta dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada penyakit gelisah yang disebabkan oleh kelalaian daripada mengingatinya. Simpulannya, dalam kalangan ahli tasawuf, Al-Ahwal merupakan salah satu daripada cabang untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta. Al-Ahwal juga dapat dihasilkan dengan cara sentiasa beribadah dan melakukan ketaatan kepadanya dengan ikhlas serta menepati hukum dan kaedah syarak. Tidak lupa juga, seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala perlulah sentiasa beriman dan berpegang teguh dengan sifat wajib bagi Allah Ta'ala supaya akidah dan kepercayaannya tidak mudah dipesongkan oleh ajaran sesat dan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Sekian saja daripada saya. Wallahu a'lam. Baiklah, selesai sudah ahli kumpulan kami membentangkan apa sebenarnya dalam kitab sifat 20 itu karya Imam Sanusi. Baiklah, seterusnya kesimpulan pada hari ini kita akan mendengar beberapa apa yang sebenarnya kumpulan kami telah bentangkan pada hari ini. Sebenarnya pemikiran dan metodologi Asy'ariyah diwarisi oleh Imam Sanusi walaupun melalui fasa perubahan pada setengah konsepnya ia dipelajari oleh masyarakat Islam hingga ke hari ini menerusi pengemas kinian Imam Sanusi dalam Abarahim yang kemudiannya dihurai dan diulas bahkan diterjemah dalam pelbagai bahasa, sama ada pelbagai bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Urdu dan sebagainya. Dan kebanyakan karya akidah ulama Nusantara banyak terpengaruh dengan kitab Al-Barahim ini sebenarnya. Situasi ini berlaku lantaran kekaguman mereka terhadap pengarangnya Imam Sanusi itu sendiri dan bagaimana konsep Imam Sanusi menerangkan dalam kitab Al-Barahim ini. Imam Sanusi sebenarnya boleh dianggap sebagai tokoh ulama yang kalam yang sangat mendukung metodologi Asy'ariyah yang berjaya mengadun warisan metodologi tokoh-tokoh ulama Asy'ariyah sebelumnya sehingga menjadi metodologi yang diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat ahli sunnah wal jamaah dalam memahami ilmu tauhid. Ini dibuktikan dengan peranannya yang menghimpunkan metod-metod ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah berkenaan sifat yang menjadi 20 sifat wajib bagi Allah dan kemudian dikenali dengan metod sifat 20. Maknanya nama sifat 20 itu asal daripada kitab Al-Barahim ini. Bukti lain yang menunjukkan peranannya adalah penerimaan dan pengenalan masyarakat Islam sebahagian besarnya dengan metod sifat 20 lagi-lagi di Nusantara. Maknanya lagi-lagi di masyarakat Islam di tanah Melayu inilah. Sebenarnya sangat besar sumbangan Imam As-Sanusi dalam ilmu kalam itu sendiri. Sekian, terima kasih.